Mudah-mudahan Allah akan bekalkan kita dengan ilmu yang secukupnya. Lebih-lebih lagi yang kita bicara ini ialah kata-kata atau nasihat-nasihat dari manusia yang paling sempurna, manusia yang paling terbaik dalam apa segi pun. Guru yang terbaik, suami yang terbaik, pemimpin yang terbaik, pendakwah yang terbaik, pemerintah yang terbaik, ahli perniagaan yang terbaik, anak yang terbaik, apa saja sebut saja pembina, dia adalah orang yang terbaik. Oleh kerana dia terbaik, Allah suruh kita ikut dia. Apa saja pekerjaan yang dia buat, kita kena ikut. Kerana itu perintah Allah. Apa kata Allah? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya bagi kamu dalam diri Rasulullah itu adalah ikutan yang terbaik. Jadi yang kita bicara ini apa yang telah dikatakannya kepada kita. Pesanan-pesanannya, nasihat-nasihatnya. Nah, jadi itu yang patut kita ikut. Apa saja yang diperintahkannya, kita kena ikut. Kena buat. Kenapa? Karena dia adalah orang yang terbaik. Baik tuan-tuan dan puan, untuk malam ini kita sambung lagi pembacaan kita. Hadis yang ke-8. Kita dah baca 7 hadis dah. Malam ni yang 8. Hadis baru ya. Apa kata Nabi? An Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an aqatila an-nasi hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus salah wa yu'tuna zakah fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah Ta'ala. Rawal Bukhari wa Muslim. Itu cakap Arabnya. Cakap Melayunya pentah. Saya pun tahu cakap Arab. Nah. Cakap Melayu ada sini. Dari Ibnu Umar. Ibnu Umar tu artinya anak si Umar. Namanya Abdullah bin Umar. Tapi itu lebih terkenal dengan nama Ibnu Umar. Anak kepada Sayyidina Umar. Radhiyallahu anhuma. Mudah-mudahan Allah redha ke atas kedua mereka. Dengan Abdullah Allah redha, dengan Umar Allah redha. Kerana Umar tu nyata Islamnya. Umar bin Al-Khattab. Tak ada radhiyallahu anhuma. Radhiyallahu anhu je. Kerana Al-Khattab kita tak tahu beriman ke tidaknya. Jadi tapi Umar tentu beriman. Abdullah pun beriman juga. Kita radhiyallahu anhuma. Mudah-mudahan Allah redha dengan kedua-duanya. Apa katanya? Kata Nabi tadi, bahawasanya kata Ibnu Umar, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintahkan supaya memerangi manusia hingga mereka mengucap la ilaha illallah. Zaman perang tu memang betul lah. Bunuh-membunuh. Tak kira siapa. Ayah berperang dengan anak, adik-beradik berperang dengan abang, adik dan sebagainya. Kerana masa itu Islam baru nak kembang. Jadi ada peperangan yang berlaku. Jadi bila peperangan yang berlaku tu, takkan gosok-gosok aja, bunuh lah. Walaupun dia saudara, walaupun dia kawan, walaupun dia ada hubungan darah. Tapi kalau dia sebut la ilaha illallah, jangan bunuh. Hingga dia menyebut kalimah la ilaha illallah. Hingga mereka mengucap la ilaha illallah. Okey, anna Muhammadar Rasulullah. Iaitu sesungguhnya tiada Tuhan melainkan Allah dan sesungguhnya Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Bahawasanya Muhammad itu pesuruh Allah. Dan mereka mendirikan sembahyang. Sudah mengucap kena sembahyang. Itu perintah yang pertama ya. Kena sembahyang dulu. Kena sembahyang itu merupakan tiang agama. Apa kata Nabi? As-salatu imaduddin. Wa man aqamaha faqad aqamaddin. Wa man tarakaha faqad hadamaddin.
Semayang itu tiang agama. Tiang agama semayang. Macam tiang surau ni. Kalau tak ada tiang apa jadi surau ni? Roboh lah. Semayang tu macam tiang ni. Bila orang mendirikan semayang, maka tertegaklah agama. Kerana tiangnya ada. Tapi siapa meninggalkan semayang, tak ada tiang lah. Roboh lah agama tu. Wa man taraka faqad hadamati, kata Nabi ya. Ini semayang. Lepas mengucap kena semayang. Nah, bahawanya Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Dan bahawasanya Muhammad itu pesuruh Allah. Dan mereka mendirikan semayang. Dan mengeluarkan zakat. Nah, ada harta lebih cukup setahun disimpan, kena keluarkan zakat. Maka apabila mereka berbuat demikian itu, sudah mengucap, dah semayang, dah keluar zakat, bila dia buat apa itu apa? Nah, ya. Dah buat perbuatan itu mereka terpelihara. Apabila mereka perbuat demikian itu, terpeliharalah mereka dari apa? Daripadaku. Darah mereka pun terpelihara, diri mereka terpelihara, darah pun terpelihara, dan harta mereka pun terpelihara. Bila terpeliharalah mereka daripadaku, darah mereka dan harta mereka, kecuali dengan hak Islam. Kalau dia melakukan perkara yang patut dibunuhlah. Contohnya dia berzina. Dia sudah berzina. Dia sudah merasa persetubuhan, dia dah kahwin. Dah merasa persetubuhan dengan isterinya. Sah pula tu. Tapi berzina juga. Maka direjam sampai mati. Direjam sampai mati. Boleh tak? Asal mengucap dia kalau syahadat tu, terpelihara lah harta, terpelihara lah nyawanya. Kecuali ada sebab yang boleh nak dibunuh dia tu. Atau dia kembali kafir, dibunuh. Itulah. Kalau dia boleh beriman, tu kafir balik. Tukar agama. Man baddala dinahu apa? Faqtuluhu. Siapa menukar agamanya, maka bunuh dia. Dia buat betul. Kalau dia masih pegang Islam dia, terselamatlah, terpeliharalah darah mereka. Dan harta mereka, kecuali dengan hak Islam. Apa jalan Islam suruh bunuh. Dan hisab mereka atas jalan Allah, semua akan hisab. Summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Ada pernah ayat ni? Summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kemudian kamu akan ditanya tentang apa saja nikmat yang kamu terima dalam dunia ni. Everything will be accounted for. Nothing is going to be left out. Faham tak? Tak faham tak nak gaji seorang putih tu. Semua akan hisab. Semua akan cek. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Bukhari ini bukan orang Arab tau. Orang Uzbekistan. Dia tinggal satu bandar namanya Bukhara. Uzbekistan ni Eropah Timur. Tapi pandai cakap Arab ya. Pakar hadis. Itu apa maksud hadis tadi? Siapa mana orang-orang yang tak nak mengucap dua kalimah syahadah, dibunuh dulu. Bila dia mengucap, terpeliharalah darahnya, terpeliharalah hartanya, ya. Kemudian sudah mengucap apa buat? Semayang. Sudah semayang, keluarkan zakat dan sebagainya. Yang dapat pelihara itu. Selamatlah dia. Dan tidak dibunuh dia, kecuali dia perlu dibunuh kerana melakukan kesalahan-kesalahan yang lain. Kalau perlu, dibunuhlah. Tengok apa dia syarahannya. Apa artinya? Maksud hadis ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dua-dua tu. Maknanya hadisnya sahih. Kalau riwayat daripada Bukhari dan Muslim, maknanya dua tu sahih. Dua-dua hadis ini panggil sahihain. Dua hadis yang sahih. Bukhari dan Muslim. Dari Abdullah bin Umar. Itu Ibn Umar tadi, namanya Abdullah bin Umar. Orang yang paling fanatik dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini riwayatnya, Abdullah bin Umar. Tak fanatik. Tak betul dengan Rasulullah. Apa Rasulullah buat, semua dibuatnya.
pada satu hari Rasulullah sakit kakinya. Lalu berjalan dengan tempang. Jalannya jengkang-jengkut jalannya. Dia sakit kaki. Mana boleh jalan lurus ya? Jalan lurus, elok. Dia tengok dia Abdullah bin Umar, Rasulullah jalan apa itu, dia berjalan apa itu juga. Tempang aja jalannya. Nah, dia tanya dia, ngapa kamu jalan apa ini tempang-tempang jangan jalan? Aku tengok Rasulullah jalan apa itu. Aku ingat itu sunnah tu. Itu kuatnya. Itu Abdullah bin Umar. Ataupun Ibnu Umar. Satu ketika dia bermusafir. Ini dah kita baca sini dulu sebelum ini. Dia sedang bermusafir. Sampai ke satu tempat, dia bawanya kudanya, dia berhenti tempat itu. Tempat itu. Terkejut sahabat nengoknya. Kenapa kamu berhenti lama sini? Jawab dia Abdullah bin Umar, aku tengok Rasulullah ketika musafir berhenti tempat ini lah. Aku tak tahu mengapa dia berhenti. Tapi aku ikut dia apa yang dia lakukan. Nah, itu dia punya apa? Taksub. Cakap modelnya fanatik. Dia ikut babi buta. Tak tahu apa sebab. Apa yang susah buat, semua dibuatnya. Ayahnya pun begitu juga, Umar begitu juga. Nah, pada satu hari Sayyidina Umar bersama dengan Rasulullah tawaf keliling Kaabah. Cukup 7 kali tawaf, Rasulullah pun cium Hajar Aswad. Umar tengok Rasulullah nak cium Hajar Aswad, dia pergi. Tapi sebelum dia cium, apa dia khabar pada batu tu? Wahai batu, aku tahu kamu ni hanya batu. Kalau aku tak nampak Rasulullah mencium kamu, tak kesiur mencium kamu. Pandai cakap perak. Sayyidina Umar ni, kalau aku tak nampak dia mencium kamu, tak kesiur mencium kamu. Apa yang cakap perak di ketika itu? Saya yang kata itu tu, jangan anggap itu sebagai satu hadis lah ya. Itu dia Umar, dia ikut apa saja yang dibuat Rasulullah. Tapi anak tu lagi lah ya. Namanya Ibnu Umar, atau gelarannya Ibnu Umar, namanya Abdullah bin Umar. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar dan mempercayai nilai hukum yang amat penting. Hukumnya penting benar. Nah, dalam hubungannya dengan peperangan terhadap orang-orang kafir. Nah, terhadap orang-orang yang memusuhi Islam, ya, yang tak nak ikut Islam, dia Abu Lahab dan sebagainya, tak nak ikut Islam, malah bermusuh dengan Islam, yaitu sejauh mana peperangan itu dilakukan dan bilakah pula masa diberhentikannya, itu terpulang. Tengok sejarah lah. Ya, perang Badar macam mana, perang Uhud macam mana, perang Tabuk macam mana dan sebagainya, perang Khandaq macam mana. Itu keterangan maknanya ya. Kemudian sambung lagi, perkara peperangan terhadap manusia. Tengok ya, apa pentingnya perang tu? Perintah memerangi manusia, perintah tu, disuruh tu perang tu. Nah, kenapa? Karena mereka tak mau menerima Islam. Jadi mula-mula dia pujuk, ya, dengan lembut-lembut, dijarah, diajak, tak juga mau, sudahnya mereka berperang dengan orang itu, ya. Tapi perang pun mereka melakukan perkara-perkara yang besar baru dia perang, ya. Mereka melakukan kemenserahan terhadap harta-harta baru dia perang, bukan terus perang gitu aja, mesti ada sebab. Tapi kalau mereka memang nak memerangi kita, terperang. Hadis tersebut menerangkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa aku diperintahkan supaya memerangi manusia. Perang dengan manusia kuno. Memerangi manusia. Manusia yang diperangi itu bukanlah manusia-manusia, tetapi penyembah berhala. Jadi dia bukan manusia biasa. Bukan semua manusia. Yang diperang tu yang menyembah berhala, menyembah patung, menyembah lembaga-lembaga yang tak patut disembah. Buat lembaga tu disembah, dia buat patung tu sembah patung tu pula. Itu perang tu. Bukan semua manusia, tetapi penyembah-penyembah berhala yang sudah nyata permusuhan mereka.
Sampai Muhammad dia kata dia awal, celaka kamu kata. Celaka kamu Muhammad. Kan ini kamu panggil aku kata. Allah balik. Celakalah Abu Lahab. Tabat yada Abi Lahabin wa tab. Itu dia. Bukan semua ya yang menyembah berhala saja. Dan mereka memusuhi Islam. Bukanlah maksud perintah ini untuk memerangi orang-orang kafir jika mereka tidak mahu bersyahadah. Kalau cakap tak nak mengucap syahadah, jangan bunuh dulu. Kerana mereka belum melakukan apa-apa kemungkaran, belum melakukan apa-apa kebinasaan terhadap orang Islam. Ini orang yang nak berperang dengan Islam. Itu yang kita bunuh ni ya. Bukan semuanya. Kalau saya kata mengucap tak apa. Kerana kafir ni ada yang zimmi, ada yang harbi. Zimmi itu apa? Yang mahu menerima pemerintahan Islam. Itu zimmi. Mereka hanya bayar apa nanti? Bayar jizyah saja. Harbi jangan nak menentang Islam. Macam Yahudi itu harbi lah. Dia kok bunuh orang Islam saja. Ada kafir harbi. Ini ada kafir zimmi, ada kafir kitabi pun ada. Itu akan datang kita baca insyaAllah. Begitulah. Bukan maksud perintah ini untuk memerangi orang-orang kafir jika mereka tidak mahu bersyahadah, bersemayam, berzakat. Ini ialah kerana memerangi mereka. Kenapa? Kerana memerangi mereka kerana hal tersebut berlawanan dengan kesucian dan ketinggian roh pengajaran Islam. Pasal kata nak mengucap jangan bunuh dulu. Jangan dibunuh dulu. Itu juga kalau dia cakap tak semayang, jangan bunuh dulu. Kerana Islam itu agama keamanan, bukannya agama pembunuhan, bukan agama yang kejam. Bertentangan dengan kesucian dan ketinggian roh. Pengajaran Islam yang murni. Islam itu agama yang murni, agama yang suci, agama yang mulia. Dia bukan kerja nak bunuh orang aja dah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi penyembah berhala. Sudah dipujuk tak nak juga, sembah juga berhala. Sudah dipujuk tak nak juga, sembah juga berhala. Itu dia faham oleh Rasulullah ya. Penyembah berhala yang memusuhi secara terbuka kepada Islam. Dia bermusuh dengan Islam secara terbuka, secara terang-terang. Dan peperangan ini hendaklah diteruskan terhadap mereka sehingga mereka sanggup melaksanakan tiap-tiap rukun Islam itu. Mula-mula suruh mengucap, dia nak mengucap, okey. Betul suruh semayang, dia pun nak semayang, tak apa. Betul, ada harta, suruh keluarkan zakat dan sebagainya. Dia mahu rukun Islam itu dilaksanakannya. Itu tangan depan ada. Darahnya halal. Kalau dia menentang, darahnya halal, hartanya pun halal kalau dia menentang. Kalau dia tak menentang, haram dibunuh. Jangan dibunuh. Jiwanya selamat, hartanya selamat, maruahnya selamat dan sebagainya. Kalau dia mau menurut cara Islam, mau mengucap kalimat syahadah, mau sembahyang, mau berzakat dan sebagainya. Tak ada lagi darahnya halal lagi dah. Haram ditumpahkan darahnya. Dan peperangan itu hendaklah diteruskan terhadap mereka sehingga mereka sanggup melaksanakan, sanggup mengucap rukun syahadah. Sanggup melaksanakan 3 dari rukun Islam itu. Rukun Islam ada 5. 3 aja boleh. Mengucap rukun syahadah, sembahyang dan keluarkan zakat. 3 lah tu. Kalau mereka sanggup melakukan 3 perkara tadi. Iaitu apa? Pertama, mereka mengucap mengucap bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah, atau ringkasnya la ilaha illallah. Tapi kalau orang kafir biasa sekarang ni, kalau nak mengucap nak ada asyhadu, baru terima ya. Nak ada asyhadu an la ilaha illallah, sekat la ilaha illallah dia tak terima lagi. Tapi zaman itu boleh, zaman Rasul tu boleh lagi. Ada yang mengucap la ilaha illallah, terima lah tu. Itu ulama-ulama kemudian yang menetapkan.
Kalau acung nak masuk Islam, kena mengucap asyhadu an la ilaha illallah. Ketika Ramadhani nak masuk Islam, kena mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nak saksi. Tapi zaman perang tu, setakat mengucap la ilaha illallah tu boleh tak? Ya, pertama mereka mengucap bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad itu pesuruh Allah. Yang kedua, mereka mendirikan sembahyang. Walaupun tak tahu, suruh sembahyang juga. Biar dia berdiri. Orang rukuk, biar dia rukuk. Orang istiadah, biar istiadah. Walaupun dia tak tahu lagi. Kena sembahyang dulu. Tahu kemudian. Sementara itu, bila dia sembahyang, nanti ajar lah dia. Lama-lama tahu boleh tanya. Ini dah. Suruh beda, sembahyang beda. Udah tahu sembahyang, tak ada sembahyang. Tidak manusia tahu sembahyang, tapi tak nak sembahyang. Ada ramai ya. Kerana sekarang ni orang Islam yang sembahyang mengaku Islam tapi sembahyang hanya ada 15% saja. 85% tak sembahyang. Mana tahu? Ini statistik ni dah dikaji dulu ya. Hanya 15% saja yang sembahyang. Yang lain tu tak ada sembahyang. Ini dah. Pertama mereka mengucap bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad itu pesuruh Allah. Kedua, mereka mendirikan sembahyang. Dan ketiga, mereka mengeluarkan zakat. Di sini mungkin ada orang yang berkata bahawa rukun Islam adalah 5 perkara. Ngapa 3 aja? Ngapa tak buat yang lain? Ngapa tak puasa Ramadan? Ngapa tak pergi haji ke Mekah? Tak ada lagi? Setakat 3 aja. Mengucap. Bagaimana? Sembahyang dan keluarkan zakat. Itu aja 3. Terimalah tu. Tengok apa kata penjelasan daripada pengarang penyusun kitab ke sini. Di sini mungkin ada orang yang berkata bahawa rukun Islam ada 5 perkara. Adalah 5 perkara. 3 daripadanya ada disebut dalam hadis. Hadis tersebut tadi. Sedangkan yang 2 lagi tidak. Tak ada sebut. Kenapa? Kenapa perangannya demikian? Mengapa dibuat begitu? Mengapa perangannya demikian? Sebagai jawapannya diterangkan bahawa orang yang tidak berpuasa tidak dibunuh. Tak ada hukum bunuh orang tak puasa pun. Tapi kalau tak sembahyang, apa? Kalau jumpa orang saja tak siap sembahyang, apa buat? Tangkap dulu. Itu kalau Islam memerintah lah. Tangkap yang tak sembahyang tu. Di penjara dulu. Kemudian dalam penjara suruh dia sembahyang. Kalau dia mau sembahyang, mau taubat, lepaskan. Kalau dia tak nak sembahyang, suruh tanda, paksa tanda, suruh tanda, tak kesiap je. Dibunuh. Dibunuh tau. Orang tak sembahyang ni sebagai apa? Sebagai maksiat jenayah. Dia macam satu jenayah. Suruh bunuh. Kalau dia mengaku bahawa hukum tu betul ada dalam Islam, dia mengaku itu hukum, ditanam perkuburan orang Islam. Ini dia mengaku sembahyang tu wajib. Dia mengaku sembahyang tu wajib, kita ditanamkan di tanah perkuburan orang Islam. Tapi kalau dia kata mana wajib sembahyang? Tak wajib. Aku tanda. Tak ada wajib. Itu ditanam di tempat yang bukan di tanah perkuburan orang Islam. Karena dia dah udah berlawanan dengan hukum Islam. Islam suruh sembahyang, dia tak nak sembahyang. Orang kata sembahyang itu wajib, dia kata tak wajib. Jadi ditanam. Mana apa nak buat? Kalau dalam kitab tu kata ustaz yang ngajar saya dulu tu, terpulang dia boleh. Nak bagi anjing makan kan, bangkai je tu. Nak bagi buaya makan kan, nak campak laut kan. Tapi tak boleh ditanam di perkuburan orang Islam kerana dia tidak menerima bahawa sembahyang tu hukumnya wajib. Itu kata ustaz yang ngajar saya betul lah. Sebagai jawapannya diterangkan bahawa orang yang tidak puasa tidak dibunuh. Tak ada hukum bunuh orang tak puasa. Cuma disebat. Itu ada. Tidak dibunuh tetapi dipenjarakan serta ditahan makan minumnya
Kalau dia tak puasa, dia penjara kerja. Itu dia tahan makan minum tu, semua dia puasa. Jangan bagi dia makan, jangan bagi dia minum. Tidak dibunuh tetapi dipenjarakan serta ditahan makan minumnya. Manakala haji pula satu ibadah yang dapat ditangguhkan. Haji ni bagi siapa yang puasa je. Tak puasa, tak apa. Sama sekarang ni. Kalau nak pergi haji, kena ada kelulusan dari tabung haji. Kalau tabung haji tak lulus, tak dapat lah. Nak ada kelulusan dari tabung haji. Kalau tak dapat pergi. Itu haji. Jadi, maknanya tak ada orang tak pergi haji itu dibunuh, tak? Cuma siapa tak pergi haji, sedangkan dia ada kuasa, ada kesempatan, ada kemampuan, tapi saja tak nak pergi haji, tabung haji tak ada halangan, duit dah cukup, badan sihat, lapang masa pula tu, tapi saja tak siap nak pergi haji, mati dia sebelum itu, maka dia mati sebahagian dari Yahudi dan Nasrani. Siapa nak angkat tangan? Kalau dia mampu pergi haji, ada kesempatan, ada nama tu, saja tak nak pergi, mati dia sebelum itu, dia mati sebahagian daripada Yahudi dan Nasrani. Itu haji ya. Siapa nak? Itu haji. Cuma dia bukan dia hukum bunuh dah. Manakala haji pula satu ibadat yang dapat ditangguhkan. Ada mampu pergi, tak mampu tak payah ya. Tak mampu tak wajib. Dapat ditangguhkan. Mana dia? Kerana itu tidak boleh dibunuh orang atau tidak dibunuh, tidak ada dibunuh atau diperangi. Orang tu, orang tak pergi haji, jangan dibunuh, jangan diperangi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut 3 rukun itu sahaja. Kerana orang yang meninggalkannya boleh dibunuh. Orang tak nak keluarkan zakat boleh dibunuh, boleh diperangi. Zaman Abu Bakar ada yang diperangi orang yang tak nak keluarkan zakat, boleh dibunuh. Bila tak semayang boleh dibunuh. Bila dia tak nak mengucap dua kalimah syahadah boleh dibunuh. Itu diperangi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut 3 rukun itu sahaja. Kerana orang yang meninggalkannya boleh dibunuh. Dan pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyebut perkara puasa dan haji kepada Muaz. Muaz tu ada hadis lain. Dia bayar kepada Muaz bin Jabal. Sewaktu diutuskan beliau ke negeri Yaman. Hanya yang disebutnya ialah khusus 3 perkara tadi. Apa dia? Mengucap, sembahyang dan zakat. Itu dia. Oleh kerana dah berbunyi dan tajuk kecil pun dah habis bacanya, sampai 4 jam pertama dah habis. Sekarang kita sampaikan yang kedua. Darah dan harta mereka itu terpelihara melainkan dengan hak Islam. Kita akan datang kita baca ya. Dah cukup masa? Nak baca lagi tak? Sampai pukul 12 tak? Sampai lah. Itu dia. Mudah-mudahan kita sedar. Iaitu kewajipan tu 3 aja. Kerana 3 perkara tu boleh dihukum bunuh ya, kalau tak melaksanakannya. Baik, sekian dulu aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma antal ladzi 'allamta fa'allamta wa antal ladzi fatahta fahamta wa lakal hamdu kama akramta fahamta
Wa qul tawakkal kal haqq wahduka sidqu sanuqri